ingat tak kita buat ni? Kelas? Ingat tak kita buat ni? Latih kendiri 7.1C. Ada tak kita buat ni? Sama-sama. Kita buat latih kendiri 7.1C. Kita ada lukis ogif. Ada kan? Ada yang nak masuk. Okay, Assalamualaikum Aiman, Amir. Waalaikumsalam tu. Amir dah masuk lagi. Tadi dah. Tapi tak termasuk. Okay. Okay, hari tu kita ada buat ni tau. Latih kendiri 7.1C ni muka surat 210. So hari ni kita nak sambung lah 7.1C tu. Okay, hari tu kita ada buat ogif. Nak lukis ogif. Bina satu ogif. Ogif apa lawan apa kelas? Sempadan atas lawan dengan kekerapan longgokan. Macam mana nak kira sempadan atas? Hari tu kita dah buat lah 20, 20.5, 30, 30.5, 40, 40.5. Itu sempadan atas kita dah buat. Kekerapan longgokan nak ambil mana? 2 tambah 13 dapat 15 kat sini. Asalnya 2. 2 tambah 13, 15. 15 tambah 25, 40. 40 tambah 25, 65. 65 tambah 19, 84. Cikgu ulang balik apa yang kita dah buat itu. 84 tambah 10, 94. Itu longgok. Kekerapan longgokkan. Kita longgok-longgok makin bertambah kekerapan kita. 94 tambah 4, 98 tambah 2, 100. Boleh kelas yang tu? Ingat lagi? Kelas? Ada yang boleh respon? Okey. Lepas tu macam mana nak buat ogif? Ogif memang bentuk dia S. Macam tu. Licin. Lekong mesti licin. Okey, hari tu okey, Syasha. Syasha masuk. Okey, Assalamualaikum Syasha. Okey, gitu. Boleh kelas? Boleh tak cikgu tinggalkan yang ni? Cikgu nak buat B pula. Boleh go. Okey, boleh. Okey, good. Okey, ni yang kita lukis dia 4 markah tau. Kena pentingkan yang ni dulu. Pertama awak pentingkan yang ni. Jadual ni. Pertama kita kena buat jadual kekerapan ni. Jadual kekerapan ni memang ada markah dia dah. Kalau kat sini 2 markah lah ni. Sepada atas 1 markah, longgoklah 2 markah lah kita bagi. K2, K1, P markah dia P. P1, P2 dah 3 markah. Untuk gerah pula, dah siap gerah barulah boleh betul soalan B. Kalau kita punya ogif tak betul lah kita punya soalan B nanti. Okey, ogif ni markah dia Pak C muat sampai 100 sebab dia ada 100 orang. Lepas tu kat bawah ni awak tulis sempadan atas, awak dapat 1 markah untuk Pak C. Markah 2 markah dia tengok titik. Betul tak sini 10.5 dengan kosong. Sini 2. Sini 15. Sini 40. Sini 65. Sini 84. Sini 94. Sini 98. Sini 100. Betul semua baru dapat 2 markah lagi. Ambil gambar. Lepas tu 1 markah lagi kelicinan graf. Licin tak licin. So dah dapat 4 markah tambah 3 dah 7 markah lah untuk soalan A ni. Okey, soalan B pula. Dengan menggunakan ogif yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, so cikgu mengambil graf yang lebih cantik kat sini. Okey, dia suruh kira apa kelas dengan menggunakan ogif yang dibina? Pertama apa kelas? Kuartil pertama. Okey, kita pernah belajar kuartil ni sebelum ni. Okey, kuartil ni dia macam ada 4 sukuan. Okey,
Kuartil mula-mula 1/4. Lepas tu 2/4. Lepas tu 3/4. Lepas tu 4/4. Itu kuartil. 1/4 ni kita panggil kuartil pertama lah. Kuartil 1. 2/4 kuartil 2 ataupun nama dia lebih kepada median. Tengah. Yang ni kuartil 3. Kuartil 4 tak ada sebab 4/4 dah penuh kira. Kalau 100 orang, 100 orang. Kalau daripada graf, daripada OGIF kita, okey, kalau OGIF kita begini huruf S kan. Okey, kita punya OGIF begitu. Kalau kita punya ni 100 kat sini, tengah-tengah dia 50 lah kan. Sini 75. Sini 25. Inilah kuartil pertama kita. 25/100. Okay, ini kuartil 2 kita. 50/100. Sini kuartil ketiga kita. 75/100. Okay, itu kuartil. Ini kuartil apa? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Itu nilai-nilai baca kat situ. Maksudnya per daripada kalau dia 100 kita per 100 lah. Itulah kuartil. 1/4, 2/4, 3/4. Boleh kelas? Boleh. Okey, macam mana nak kira kuartil pertama? Kuartil 1. Ataupun simbol dia kalau bahasa Inggeris Q. Q, kuartil. Ambil yang ni kan, 1/4 ni kan. 1/4 darab dengan dia punya N. N dia adalah kekerapan longgokkan kesemuanya. Berapa semuanya budak? Berapa pelajar semuanya? 100. 1/4 darab 100. Guna kalkulator. Dapat berapa? 25. Okey. 25 tu 25 tu baru bukan nilai lagi. Nak dapat nilai kita tengok kat graf. Okey, graf kita kat sini 20. Kat sini 30. Kan? Dekat mana 25? Ambillah tengah-tengah ni kita panggil 25. 25 ni pergi ke graf. Dah jumpa graf, belok. Baca nilai dia. Berapa nilai kat situ kelas? Tu jawapan dia. Nilai dekat sempadan atas ni. 25 tu belum jawapan Nilai dia kat sini. Berapa? Kalau sini 40.5, sini 30.5, sini berapa tengah-tengah dia? 30 berapa? 8. 35. 5. 30 dengan 40 tengah-tengah 35 kan? Tengah-tengah tu dia dapat tengah-tengah betul-betul tengah tu. 35.5 jawapan dia. Boleh? Boleh ke? Okey, ini pertama kali kita buat ni. Okey, kuartil 1 begitu. Okey, untuk kira kuartil 2. Okey, kuartil 2. Macam mana kuartil 2? Apa kuartil 2 nak? Kuartil 2 ni soalan yang kedua kita. Soalan 2 ditanya apa? Median kan? Kuartil 2 ni bersamaan dengan median. Kuartil 2 guna apa? 1/4 ke 2/4? 2 per kuartil 2 kita dengan 2/4. 2/4 darab berapa? 100 juga. Pelajar kita adalah 100 orang. Jumlah kekerapan kita adalah 100 orang. Okey, 24 darab per 100. Dapat berapa kelas? 50. Dapat 50. Kita guna kalkulator dapat 50. Okey, tengok di mana 50. Inilah kuartil 2 kita. Sini 50. Ambil, pergi ke graf. Belok. Sebab tu kalau awak dah ada graf ni, awak boleh buat kat graf awak. Okey, apakah jawapan dia tu? 44.5. 44.5. 44.5 sebelum 45.5 kan?
45.5 tengah. Kita tak nampak sangat tu kalau dekat ni. Kalau awak ada graf sendiri yang awak dah lukis dah tu, awak senang awak tarik ke bawah, awak baca ke bawah. 44.5. Cuba tengok jawapan betul tak? Kita kat soalan nombor 1, 7.1C. Jawapan dia 44.5. Okey. Boleh? Kuartil 2 boleh? Boleh go. Ataupun nama dia median. Sekarang kita kuartil 3 ya. Okey, soalan nombor 3 dia nak kuartil 3. Kuartil 3 nak kira macam mana? Berapa per 4? Kuartil tu kita boleh bagi 4. Kuartil 3 maksudnya 3 per 4. Darab dengan berapa jumlah budaknya semua? Jumlah 100. kekerasan. Darab 100. 3 per 4 darab 100 pula. Tak apa. 75. 75. Daripada graf 75 Sini 70. 75 kena ambil tengah-tengah antara 80 ni. Itu 75. Tengah-tengah, jangan hantar garis. Sebab 72, 74, 76 kalau kira. 75 ambil tengah-tengah sampai ke graf. Belok, baca nilai dia. Berapa nilai dia? Tengah-tengah tu. Dapat tengah-tengah. Kita. Berapa dapat? 55. Kita tak nampak tu, dia mungkin dapat sebelum kot. Sebelum garis tu. Dia tulis 55 je, bukan 55.5. Kalau 55.5 betul-betul atas garis, mungkin dia dapat sebelum ni. Kita tak nampak, dia punya tu kecil. Jawapan dia 55. Boleh kelas? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Boleh tak? Boleh go. Orang lain boleh tak? Cikgu dengan suara hijau je ni. Boleh. Boleh. Kuartil, cikgu bagi satu soalan ni je. Kuartil, boleh? Boleh. Okey. Okey, awak untuk awak mahirkan, awak memang kena buat balik kat kertas graf, awak cari sendiri kuartil tu. Okey, markah dia besar. Kuartil tu kalau dia tanya semua tu dah 3 markah lah. Kuartil 1 median dengan tu. Biasa dia tanya 1 je. 1 untuk dapat 2 markah kuartil. Untuk cari kuartil. 2 ke 1 tak confirm dia punya tu. Okey, boleh? Dah boleh situ. Jom kita buat nombor 2 Kita terus buat nombor 2 sama-sama. Kalau ada kertas graf sekarang, ada kertas graf tak? Saya tak ada go. Oh, tak ada kertas graf. Tak ada kertas graf. Pinjam kawan sebelah. Tak ada kertas graf. Awak tahu ada beli. Dapat semua orang ada kertas graf tak tu? Selain Zul. Tak ada. Saya tak ada go. Allah. Saya tak ada. Allah. Beli kertas graf apa ni? Okey. Siapa tu? Aiman ke? Bagus pula Aiman. Man. Top up. Tak jawab. Okey, tak apa. Nombor 2 ni kita lukis bina Ogi balik lah Kita bina Ogi. Jom kita sama-sama bina Ogi. Kalau tak boleh, buat dekat buku lah. Kalau graf tak ada sekarang ni, buat kat buku lah. Kat buku buat tarikh hari ni lah. Hari ni berapa bulan ni? Hari nombor 1 dah ada dekat kita sepatutnya ada buat nombor 1. Okey, nombor 2. Kita mula dengan nombor 2 ini. Tarikh ini berapa bulan? 11 Okey, buat kat buku terus. 11/8 2021. Tanpa catatan kita lagi itulah lost. Lepas ni nak tengok balik tak boleh tengok macam tak pernah belajar. Baik kita tulis hari ni hari Rabu 11/8. Okey, so kita punya muka surat 210. Muka surat 210. Latihkan diri 7.1C Okey, dia punya tajuk 7.1C. 7.1 ni C ni tentang OGIF. Okey, boleh tulis tajuk dia. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan panjang tapak kaki. Panjang tapak kaki bagi 40 orang murid.
40 orang murid je. Bina satu OGIF. Okey, nak bina OGIF kita kena ada apa kelas? Kita kena ada apa? Maklumat apa kita kena tambah? Kita kena tambah 2 maklumat. Apa yang kita kena buat dekat graf? Boleh jawab cikgu. Sempadan. Sempadan apa? Badan bawah. Atas. Sempadan atas. Okey. Selain sempadan atas, apa lagi yang kita kena buat? Kekerapan. Apa? Kekerapan longgokan. Cantik. 2 tu mesti cari dulu. Okey. Sempadan atas. Okey. Cuba teka. Berapa sempadan atas mula-mula? Tengok atas ni 21.9 nak letak berapa sempadan atas dia? 21.9. 22 sini Zul. 22 tak boleh jadi sempadan atas. Dia bukan sempadan, dia hak bawah untuk kelas seterusnya. Kita kena tulis 21.9 juga. Apa kita nak tambah belakang? 9. 5. Jangan tambah 9. 5 je. Okey, kalau kita tengok ni. Yang ni. Yang ni 20. Kita tambah apa kat belakang? Perpuluhan 5. Sebenarnya dia ada jalan kerja. 20 tambah 21 dapat 41. 41 bahagi 2 sebenarnya dapatlah 20.5. Tapi kita boleh juga tambah je perpuluhan 5 kat belakang. Macam ni. Ni kan? Apa cikgu langkah ni? Okey, jawapan dah itu. Okey, 21.95 kan? Boleh? Sempadan atas 21.9 tambah je 5 kat belakang. Boleh? Boleh ke? Okey, next. Man. 22 point berapa Man? Point 9 apa Man? 95 juga Man. 22.95 juga. Okey, seterusnya Man. Man conquer Man, cepat buka mic. 23.95. Okey, orang lain lah. Man tak nak. Man nak tak ni? Okey. Yasir, 24 point. Seterusnya. Siapa-siapa nak buka mic? 25.95. Cantik. Seterusnya. 26.95. Cantik. Itu nama dia sempadan atas. Boleh ingat sempadan atas? InsyaAllah ke? InsyaAllah. Okey. Bilangan murid mula-mula berapa? Ni kita nak kira kekerapan longgokan pula. Bilangan murid ni maksudnya kekerapan lah. Bilangan dia kan kekerapan. Macam mana kita nak melonggok dia? Mula-mula 1. Longgokkan dengan 4. 5. Dapat berapa? Dapat 5. Longgokkan dengan 10. Itu maksudnya kekerapan longgokkan. 5 tambah 10. 15. Longgok lagi dengan 18. Tambah 33. 33. Tambah dengan 5 pula. 35. 38. 38. Tambah 2 lagi. 40. 40. Itu nama dia kekerapan longgokan. Okey, kena clear apa itu sempadan atas. Sempadan atas ambil atas tu tambah 5 je kat belakang. Kalau dia dah ada perpuluhan 21.95 macam tu. Kalau dia tak ada perpuluhan lagi 21 sahaja dia jadi 21.5 macam tu. Okey, itu sempadan atas Okey, kekerapan longgok pula kita longgok-longgokkan kekerapan tersebut. Kekerapan mula-mula 1 tambah dengan 4 longgokkan jadi 5. 5 longgok lagi dengan 10 jadi 15. Itu maksud longgok dan longgok. Boleh? Boleh. Okey, tapi OGIF tak boleh mula dengan 1. Nanti dia tergantung. Macam mana? Kita kena mula daripada kosong. So kita tambahlah 1 lagi selang kelas. Sebelum 1 ni kosong. Kekerapan longgok kosong.
So sepada atas dia kita ambil sebelum ni, sebelum 21 ni. Nombor dia adalah 20 kan? 20.95 lah. Kita kena tahu lah macam mana. Semuanya 21, 22, 23 kan? Sebelum tu mestilah 20.95. Boleh? Boleh cikgu. Okay, good. Teruskan respon. Okay. Okay. Kalau boleh ada kertas graf, anda akan lebih boleh buat nanti. Okay, sebab anda buat sendiri. Ni bersama cikgu. Bersama cikgu lepas tu buat sendiri pula. Okay, yang ni kita letak apa kat kita ada dua paksi lah. Satu sepada atas, satu lagi kekerapan longgokan lah kat sini. Okay, yang bawah ni apa nama dia? Sempadan. Kita nak plot apa kat bawah ni? Sempadan atas. Sepada atas boleh tak salin? Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, boleh sini. Sepada atas mula-mula berapa? Kita mula dengan 20.95 yang kita baru tambah sebab kita nak nilai kosong ni. Kita tak nak mula dengan 1. Nanti graf kita akan tergantung macam ni. Kita nak ni ke kosong ni. Macam tu. Okey. Sebab tu kita tambah kekerapan longgok kosong. Dah tambah kosong kena tambah lah sepada atas. Okey, 20.95. Lepas tu berapa sepada atas kita? Nah, 21.5. 95. Yang kedua, yang seterusnya 22.95. salin je. Kita soalan ni sebenarnya senang. Cuma kecuaian sangat banyak berlaku lah. Kadang-kadang salin titik tengah lah kat sini. Sini memang sepada atas. Sepada atas salah habis. Graf kita kosong. Okey, cukup. 26.95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sepada atas dah salin. Tak dapat markah lagi. Nak dapat markah kita kena ada kekerapan longgokan. Lawan dua ni untuk bina ogif. Soalan dia bina ogif. Ini kita nak buat ogif. Kan? Okey, nak buat skala berapa sini? Semuanya ada 40 orang. Kita nak buat berapa? Dia tak cakap nak buat skala berapa. Ada soalan dia cakap guna 2 cm kepada 5, kepada 10, kepada 20. Yang ni ada 40 orang semuanya. 40 orang murid. Kita nak buat berapa? Skala berapa? 4. 4 muat ke untuk 40? Muat juga tapi susah sikit nak cari. Kalau nak senang 5. Kalau gerah awak tu panjang lah. Tapi gerah cikgu ni pendek. Cikgu ambil separuh je. Cikgu buat 10, 10 10, 20, 30, 40. Kalau kita buat 4 susah sikit nak cari nilai tengah-tengah dia. Kita mungkin boleh guna 5 atau 10 atau 20. Kalau cikgu guna 10 sebab cikgu punya graf cikgu ambil yang pendek punya Sebab cikgu nak besarkan graf tu. Boleh? Cikgu ambil 10 Okey, sekarang mula-mula titik dia apa? Kosong kan? Kosong kat sini lah. Titik kosong. Yang seterusnya 1 kotak lah. Sebab 10 1 kotak. 5 kat mana 5? 5 sini. 15. Awak kalau ada kertas gerah awak buat. Kalau boleh kena ada kertas gerah tajuk ni. 33. 38 kat mana? Kat sini. Sebelum 40. Kalau cun ni kertas gerah awak guna 55. Lagi tinggilah gerah awak. Kalau cikgu ni ketok pendek lah. Guna 5, 10, 15. Okey, daripada sini kita dah dapat. Okey. So sekarang awak dah dapat 1 markah untuk skala. Awak dah sampai 40 ni. 1 markah dapat. Dan sepada atas semua betul. Okey, dan seterusnya titik pula dia tanda. Okey, 1, 5, 15, 33,
38, 40 kita dah dapat 3 markah. 2 tambah 1 dah 3. Satu lagi markah adalah kelikinan graf awak. Sambung dengan licin, lengkung yang licin. Okey, awak semua tangannya berseni. Budak seni kan? Tangan cikgu ada bengkok-bengkok juga. Okey, kalau kita rasa tak cantik kita punya kat sini, kita padam lah. Contohnya kat sini tak cantik dia. Titik pun tanggal sekali. Titik berapa ni? 38. Kat sini 38. So kita sambunglah balik macam tu. Kita repair lah dia. Cikgu pun tak cantik. Masa tak cantik ni ada sambungan ni. Okey, boleh kelas macam tu? Boleh cikgu. Okey, lengkung cantik markah keempat dah settle. Kita dah dapat 6, paling kurang kita dapat 6 atau 7 markah lah. Ikut pemarkahan sekarang lah KSSM. Mungkin kalau dia bagi yang ni sepada atas semua betul 1 markah. Kekerapan longkok semua betul 1 markah mungkin. 1 atau 2 markah cikgu tak sure. Okey, dah graf 4 markah dah 6 markah. InsyaAllah soalan ni keluar. Soalan-soalan panjang macam ni dekat bahagian B. Dia ada 10 markah soalan bahagian B. Okey, dah soalan ni dah 6. Sekarang kita nak, Allah dia suruh tanya persentil pula. Tadi kita belajar kuartil, betul tak? Sekarang persentil. Persentil lain pula. Persentil dia sama dengan kuartil tapi dia punya per dia bukan pecah 4, dia pecah 100. Persentil ni macam percentage. Persentil kan peratus kan? Dia pecah 100. Dia lagi berguna graf OG kita ni sebab data dia tu dia pecah 100 bukan pecah 4. Okey. So cikgu ambil yang graf dah cantik ni, graf yang daripada ni. Okey, sebab nak buat tu tak nampak sangat. Okey, persentil ni berapa cikgu kata? Kalau kuartil per 4. Kalau kuartil 1/4, 2/4, 3/4 kan? Ini per 100. Okey, Syasha, thank you respon per 100. So sekarang kita nak B1. B1 soalan dia apa? Persentil 20. Persentil 20. P20 ni. Persentil 20 macam mana kita kena kira? 20 per 100 bukan per 4 lagi. Persentil lagi berguna data OGIF kita. Kita boleh pecah kepada 100. Macam tu. 20 per 100, persentil tu peratus. Darab dengan berapa kita punya N kita? Tadi N kita 100, ni N kita berapa? Berapa bilangan murid semuanya? 40. Sekarang kita kena darab dengan 40 Tadi darab 100 sebab ada 100 orang. Yang ni darab 40. Darab N. 20 per 100 darab 40. Tekan kalkulator. 8. Ya, 8. So kita ambil di graf kita kotak 10 macam ni senang sebenarnya. 8 kat sini kan. 8 kat sini kita garis putus-putus untuk baca nilai dia. Okey, nilai ni lah yang bahayanya. Susah lagi nak baca ni. Nilai dia ni. Okey, berapa jawapan kat sini? Cuba tengok 23.95 dengan 22.95 macam beza dia 1 kan. Macam mana aku nak cari kotak itu? Okey. Kalau kita kira satu kotak ni 23.05 macam tu. Sebab dia naik satu-satu. Lepas 22.95 naik 1 tambah 1. Cuba tekan kalkulator. 22.95 tambah 1. Tambah 0.1. 0.1. Dapat, betul tak? 22.95 tambah 0.1. Dapat berapa?
Sebab dia jarak 0.1, 0.1 ni. 23.05. Macam tu cara baca dia. Macam mana kita tahu dia gerak 0.1? Kita ambil 23.95 kat sini, 23.95 tolak 22.95 dapat berapa? Berapa jarak dia untuk 10 kotak tu? 23.95 tolak 22.95. Jawapan dia 1 kan? 1. Sama dengan 1 kan? 1 bahagi 10 kotak lah sebab kita ada 10 kotak. 1 bahagi 10 kotak kan dapat 0.1 setiap satu. Sebab itulah 22.95 tambah 1 kotak ni bersamaan dengan 0.1. 23.05, 24.05, 20 ngarut lah. 23.05, 23.15, 23.25 bacaan dia. Macam tu. 23.35 poning dah. Nak sampai 23.95 tambah 0.01 je. Berapa kotak ni? 4 kotak Sini kan? Tak 4 kotak, tak sampai 5 kotak tu kan? So jawapan kita 23.35. Begitu nak baca tu kena betul-betul. Kalau tak dapat jawapan juga ni persentil. Walaupun kita tahu nak kira 20% darab 40, kita tahu jawapan dia 8 tapi tak dapat markah lagi selagi tak dapat nilai dia. Nilai yang kita kena baca ni. Pandai baca betul-betul. Okey, jom kita try persentil 55. Sebab dia pecah tu seronok lah dia. 55 boleh, 85 boleh. Sebab dia pecah 100. Okey, 55 per berapa kelas? 100. Darab berapa semua jumlah kekerapan dia? 40. Darab 40. Dapat berapa? 22. Dapat 22. Di manakah 22 kita? Di sini 22 kita. 22 pergi garis putus-putus sampai jumpa graf betul-betul. Belok kat sini. Baca nilai dia. Dia pun sama juga tu. Dapat 1 kotak sebelum. Kalau tak silap mata kita lah kan. So dia jadi 24.35. Eh 24 ke? Betul lah. Dia sebelum 24.95 ni. Kan? Kita kena baca 23.05, 0.15, 25, 35. Boleh? Boleh. 24 ke 23? 23 juga kan? Ni 23 juga lah. Sama dengan tu sebab dia kolom keempat juga ni. Ni kan? 23, 24. Allah 23 pula dah. Mengarut lah. 24. 24.35. 24.05, 0.15, 0.25, 0.35, macam tu. Okey, yang ketiga. Soalan persentil berapa dia nak? 85. Macam mana nak kira persentil 85? Per 100. Per 100. Darab 40. Dapat berapa? 34. 34. Dapat 34. Ambil daripada graf. Sini persentil 85 kat sini. 34. Terus sampai betul-betul graf belok. Betul-betul belok. Ambil bacaan nilai bawah. So dia hanya 1 kotak tu. Jadi berapa? Teka. 25.05. Yang ni. Kan dia 1 kotak je tu. Kalau tak silap mata kita lah. Mungkin dia dapat tengah tu kita tak nampak tau. Tapi kita ambil dekat kotak 25.05. Kat sini kalau 25 mungkin terima.
26 mungkin terima jawapan ni. Kalau jawapan dia sebenar 25.05, dia akan terima plus minus dekat-dekat. Boleh kelas? 26 Boleh, tak Bu. terima lah. Boleh tak baca skala tu? Susah sikit kan? Harap soalan tak keluar lah perpuluhan macam ni. Kalau yang ni senang nak baca. Kalau yang ni senang sikit nak baca ni. Sebab dia tak ada perpuluhan. Okay. Perpuluhan panjang. Perpuluhan 2 titik perpuluhan. Okay. Beres. Soalan ni dah beres. Soalan C dia tanya apa soalan C? Persentil okay. Sekarang kita dah belajar kuartil dan persentil tau. Tadi kita dah belajar kuartil, ni persentil dah. Berapakah peratusan murid yang mempunyai panjang tapak kaki 24.6 dan ke bawah? Mana 24.6? 20 adalah sempadan atas kita kena ambil. Dia bukan ambil daripada tepi. Kalau tepi ni pasal kekerapan, pasal bilangan orang dia. So panjang tapak kaki daripada bawah kita kena ambil. Ni yang dia ambil ni. Dia kira 24.6 kat sini. Ni. Dia pergi ke gerang, dia baca. Kat sini. Dah baca tu dapatlah berapa tu? 28 ke tu? Tahu tak situ 28? Betul tak kelas 28? Betul. Soalan sini dia bukan nak persentil. Dia nak daripada bawah. Awak ambil daripada bawah 24.6. Cari 24.6 kat mana. Panjang kaki 24.6. Berapa orang semuanya? 28. So 28 orang ni belum jawapan. So sebab dia nak peratus. Berapa peratus murid? 28 per semua murid 40 dapat peratus. Sebab dia nak soalan dia peratus. 28 per 40 darab 100. Berapakah jawapan dia? Dah darab? 28 per 40 darab 100 dapat apa? Tak ada orang kira? 28 per 40 darab 100. Dapat berapa? 70%. Kita dah jumpa 28 orang tapi 28 orang bukan jawapan dia lagi. Jawapan dia adalah dia nak dalam bentuk peratus. So 28 per semua orang darab 100. Dapatlah 70%. Boleh kelas? Boleh ke? Okey. So kita dah belajar apa tadi kelas? Pertama kita belajar apa? Kuartil. Kuartil. Kuartil ada 3. Kuartil apa? Satu per 4. Lagi? 2 per 4. 3 per 4. Okey, kuartil ada 3 median kuartil ke berapa? 2. Median kuartil kedua. Okey. Itu kuartil. Kuartil dia pecah. Okey, tapi seterusnya kita ada belajar apa seterusnya selain kuartil hari ni? Persentil. Persentil pecah kepada berapa? 100. So ambil persentil dia per 100 darab bilangan orang dia. Kalau bilangan orang dia 40 darab 40. Lepas tu pandailah cari kat graf. Boleh kelas? Boleh ke? Okay, good. Sekarang kita dah belajar 2 perkara hari ni. Kuartil dan persentil daripada OGIF. Okay, now next kita tambah soalan lain, boleh? Boleh. Sebab kita masih kalau kira ada setengah jam lagi. So cikgu nak ambil juga 7.2A. Cikgu masih okey ni kita teruskanlah sampai habis masa kita. Okey. Dah situ 7.2A sekarang. Okey 7.2A 7.2A muka surat 213. Cikgu terus bincang soalan 7.2A.
Baik, ke mana tu? Hitung warian sudah terus. Okey, 7.2A ni dia kata apa? 7.2A muka surat berapa? Kelas, soalan dia. Muka surat 213. Okey, kat sini kita nak belajar 7.2A ni tentang kita nak belajar OGIF, masih OGIF. Tapi tajuk dia adalah tentang nak cari julat. Dah tambah word baru Tadi kuartil dengan persentil. Sekarang julat dengan julat antara kuartil. Kuartil dah jumpa tadi. Lepas tu kita nak cari variance dan sisihan piawai. Ingat tak? Variance dan sisihan piawai kita pernah belajar masa form 4. Masa form 4 kita pernah belajar dah julat antara kuartil, variance, sisihan piawai ni kita pernah belajar. Form 4 dalam tajuk serakan juga, tapi serakan data tak terkumpul. Sekarang data terkumpul. Data terkumpul bermaksud 30 hingga 49 ada 4 orang. Itu terkumpul, dia kumpul. Benda sama dengan form 4 dulu sebenarnya. Okey. So tapi ni sekarang daripada OGIF Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bil elektrik bagi unit pasapuri dalam 1 bulan tertentu. Lukis OGIF. Soalan dia lukis OGIF bagi data tersebut dan seterusnya hitung julat dan julat antara kuartil. Soalan dia yang dua ni. Julat dengan julat antara kuartil Okey, lepas tu dia kata terangkan maksud julat. Dia nak suruh kita terangkan maksud julat dan julat antara kuartil ni. Lepas kita cari, kita kena terangkan. Okey, maksud dia. Okey, kelas. Apa tu si OGIF ni kita kena lukis sendiri. Tapi cikgu dah ambil jawapan yang dah siap lukis sebab kita dah belajar tadi lukis. Nak lukis kena ada apa bawah ni? Sempadan apa? Sepadan atas. Sepadan atas. Cuba kita cek balik. Betul tak 49.5 ada? 49.5 sini. Kan? 69 dia tulis apa? 69.5 kan? 89.5, 109.5 dia ambil yang ni sepadan atas dia. Betul tak? 129.5 dia ambil. Tapi sebelum 30 nombor berapa? 29 kan? 29.5 tu ada baru wujud ni. Sebab kita nak ke kosong. Okey, data mana mula-mula ni? 4 tambah 9 dapat berapa kelas? 4 tambah 9. 13 kan? 13 tambah 11? 25. 13 tambah 11 berapa? 24. Salah. 24. 24 tambah 15? 39. 39 tambah 13? 52. 52. Kan? Sebab itulah sini 52 yang paling besar ni. Kan 52. Ini titik dia 52. Ni titik 39 ni. Ni titik 24 ni. Ni titik 13 ni. Ni titik 4 ni. Ni kosong lah. Boleh? Dah lukis OGIF? Kita dah lukis OGIF OGIF apa lawan apa? Kekerapan longgokan lawan dengan Sempadan atas. good. Awak mesti pandai cari dua tu untuk lukis OGIF. Lepas tu lah baru boleh jawab soalan seterusnya. Nak jawab kuartil boleh, persentil boleh. Sekarang nak jawab julat pula. Okey. Apa maksud julat? Julat ni, julat kita kena ambil apa tu? Titik tengah. Titik tengah nilai tertinggi. Kalau tengok dia punya formula dekat muka surat 211. Muka surat 211. Penyelesaian julat. Titik tengah
kelas tertinggi, tolak dia tak boleh ambil daripada graf, kita kena ambil daripada titik tengah. Okey, lagi titik tengah apa? Kelas terendah. Terendah. Enzo tengok tu formula. Thank you. Bagus. Okey, apa maksud titik tengah? Kita kena cari titik tengah lah. Okey, titik tengah kelas tertinggi yang ni. 110 tambah dengan 129 dapat berapa? 110 tambah 129 dapat berapa? Kita nak cari titik tengah dia. 39. 239 nak cari titik tengah kena bahagi dengan berapa? Bahagi 2. Sebab kita nak titik tengah. Berapa? 119.5. Cantik. 119.5 adalah titik tengah kelas tertinggi. Tolak dengan titik tengah kelas terendah pula. Kelas terendah yang ni. Yang ni yang paling rendah. Yang ni yang paling tinggi. Kan? Okey, titik tengah kelas tertinggi kita kira yang tu pula lah. 30 tambah 49 pula. Tambah 2 tu bahagi 2. 349 dapat 79. Bahagi 2 kelas. Dapat berapa? 39.5. Cantik. Inilah titik tengah kita. Okey. 119.5 tolak 39.5. Berapakah jawapan dia? Inilah kita punya julat. Nak kira julat macam tu. Titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Tolak. 119.5 tolak 39.5. Jawapan dia adalah 80. Yeah. Okey, kalau awak ada baca dekat muka surat 211 tu yang 500 gram kan penyelesaian titik tengah tu, dia kata apa maksud, soalan dia nak maksud kan, apa maksud? Maksud julat. Maksud dia adalah, maksud dia apa? Daripada 80 ni maksud dia adalah apa? Beza, ya, jisim. Okey. Nak beyak. Okey. Kalau ya je nak berak, nak buka toilet. Nak buka lampu toilet. Okey, tak sampai buka lampu toilet. Okey, beza. Dia kata beza tertinggi kan? Beza tertinggi dengan terendah kan? Ni pasal apa? Bil elektrik. Kita kena kembali kepada soalan. Bil elektrik unit pansapuri dalam 1 bulan tertentu. So kat sini adalah beza bil elektrik apa? Bil elektrik tertinggi macam tu. Dengan terendah ialah berapa? 80. Itu jawapan dia. Ataupun RM80. RM ni. RM80. Tak pun tulis 80 pun dah dapat dah. RM rasanya kena buat. RM80. Sebab kita nak cakap maksud julat tu. Aku kira apa maksud julat ni? Yang tertinggi, B yang tertinggi tolak yang terendah. Sebab ni kekerapan terkumpul, kita kena ambil tengah, titik tengah untuk kelas tertinggi, tolak titik tengah kelas terendah dapat 80. Apa maksud 80 tu? Beza bil elektrik yang tertinggi dengan bil elektrik yang terendah ialah 80. Itu maksud dia. Boleh julat? Boleh go. Good. Orang lain boleh tak julat? Boleh. Kita dah perkara yang ketiga dah ni, julat. Sekarang perkara yang keempat untuk hari ni, julat antara kuartil. Kita nak cari apa sekarang? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni kita dah tahu kuartil kita ada 3. Julat antara kuartil 3 tolak kuartil 1. Dapatlah julat antara kuartil. Beza antara kuartil tertinggi iaitu kuartil 3
tolak kuartil 1. Beza 2 tu. Dia tetap beza juga. Tapi yang tu beza titik tengah tertinggi dengan titik tengah rendah. Yang ni kuartil. Apabila dikata beza untuk kuartil, kita ambil kuartil 3 tolak kuartil 1. Macam mana nak kira kuartil 1? Nak kira kuartil 1. Apa tambah apa? Apa tolak apa? Apa tolak apa? Kuartil 1 berapa per berapa? 1 per yang kita belajar tadi? 1/4. 1/4 darab. Berapa orang semua budak kita hari ni? Budak. Pangsapuri. 8. 80 tu duit tadi. Berapa bilangan pangsapuri yang ada? Bilangan unit pangsapuri? 13. Tidak. 5. Ambil Tambah semua je. Semua. Ni yang paling tinggi. 52. Cantik. Ini adalah jumlah kekerapan dia. Kerapan semua pangsapuri ni ada 52. 1/4 darab 52 lah. Okay. Buat berapa? 13. Zul kata 13 ni jawapan dah ni dah. Sini. Zul nampak sini 13. So, kuartil 1 kita, macam mana kita nak baca nilai dia? Kita kena pergi ke graf dan baca. Berapa bacaan dia ni? Nilai dia. Kuartil 1. 69.5. Dia dapat betul-betul untung kita. Senang, tak payah berbulu mata nak tengok berapa. 69.5 boleh? Okey, jumlah antara kuartil kita kena kira kuartil 3 juga. Okey, kuartil 3 macam mana nak kira? Yang kita belajar tadi. 3/4. Cantik. Terima kasih. Intan ke Dafina? Dafina ni? 3/4 darab berapa Dafina? Darab 52. Cantik. Guna kalkulator. Okey, 39. Kita dah dapat 39. Kita tengok kat OGIF kita. OGIF kita 39 kat sini. Okey, dan kita akan menuju ke graf betul-betul tepat dan kita belok. Baca nilai dia. Berapa bacaan nilai dia ni? Untung lagi dapat tepat-tepat berapa tu? 109.5. Okey, apa maksud jumlah antara kuartil? Kuartil 3 tolak kuartil 1. Berapa nilai kuartil 3? Kelas? Kita ambil nilai dia. 109.5. Tolak dengan? Tolak 69.5. 69.5. Okey, jangan tolak 13 tu. Okey, cantik. Tolak. 109.5 tolak 69.5. Jawapan dia adalah 40. Nak cerita pula apa maksud. Dah dapat jawapan, soalan dia tanya apa maksud? Apa maksud jumlah antara kuartil ni? Maksud dia apa? Maksud dia masih lagi beza bil elektrik sama juga. Bil elektrik tertinggi dengan terendah. Kalau tengok ayat dekat muka surat 21 tu, dia kata pada 50% bahagian tengah. Bahagian tengah. Bahagian tengah taburan ialah 40. Apa maksud dia bahagian tengah taburan? Sebab ini tengah-tengah dia. Kuartil 2 dengan kuartil 1 ni bukan bahagian atas paling tinggi yang paling rendah. Dia bahagian tengah, 50% bahagian tengah.
Sebab sini 25% lagi. Sini 25% lagi. Barulah cukup 100%. Apa maksud kuartil 3 dan kuartil 1 ni? Beza bil elektrik yang tertinggi dengan terendah juga, tapi pada 50% bahagian tengah. Bahagian tengah taburan tu. Bahagian tengah ogif tu lah. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ke? Okey. Cikgu rasa kita memang sampai dah pukul 12.11 ni kan. Kita belum habis masa tapi saya rasa awak akan pening kalau cikgu tambah 2 lagi variance tu. Kita tambah nanti lah variance dengan tu. Variance dan sisihan piawai. Okey. Okey. Sekejap. Sebelum kita tutup dululah. Kita tengok sebelum kita nak habis. Kita tengok apa yang kita belajar dah hari ni. Kita ulang balik. Okey, sekejap. Cikgu tak tambahlah varian dan sisihan piawai. Takut lagi tak boleh masuk lah. Okey, kita ada 7 orang ya sekarang. Okey, thank you kepada insan yang masih setia dengan diri ini walaupun berjauhan. Anda setia? Setia. Setia menemanimu. Okey, you all, apa kita dah belajar ni? Boleh buat kesimpulan? Pertama kita belajar apa tadi? Kuartil. Kuartil. Kuartil ada berapa? 3. 3. Macam mana nak kira kuartil 1? 1/4. 1/4. Darab dengan Macam bilangan kekerapan. Jumlah kekerapan. jumlah kekerapan. Baik. Lepas tu tengok kat graf Nak cari kuartil 2? 2/4. Darab jumlah kekerapan. Jumlah. Okay. Kuartil 2 ni dikenali sebagai Median. cantik, tengah-tengah. Okay, kuartil 3. Macam mana nak kira kuartil 3? 3/4. Darab dengan Kekerapan. Kekerapan. Jumlah kekerapan ataupun jumlah kekerapan longgokan tu boleh lah. Yang okey, pandai-pandai cari kat graf, baca betul-betul. Kita dah pandai ni kuartil ni. Okey, seterusnya kita ada belajar persentil. Persentil apa beza dengan kuartil tadi? Dia per 100. Cantik. Dia bukan per 4. Dia per 100. Data dia lebih detail. Kita boleh belah 100 graf tu. Per 100. Kalau persentil ke 55, macam mana nak buat? Per 100. Per 100 darab dengan apa? Jumlah Kekerapan. Cantik. Lepas tu tengok kat graf macam kuartil juga. Boleh? boleh. Good sangat. 2 dah. Kita dah belajar kuartil, kita dah belajar persentil. Persentil tu kita boleh tengok percentage. Percentage tu peratus. Kalau bahasa Inggeris. Persentil. Sebab tu dia per 100. Okay, good. Dah 2 benda. Yang ketiga, kita ada belajar hari ni apa? Julat. Julat. Macam mana nak kira julat? Tambah jisim cikgu. Tambah kita nak ambil apa? Titik tengah? Terendah dengan tertinggi. Kita cari apa? Titik tengah kan? Titik tengah tertinggi tolak titik tengah terendah. Apa maksud julat ni? Beza antara apa? Beza antara Jisim. yang tertinggi, jisim ataupun bil elektrik ikut dia punya soalan lah. Kalau cakap jisim. Beza bil elektrik tertinggi terendah ialah berapa? Itu julat. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, julat antara kuartil. Nak kira apa? Kuartil 1 tolak kuartil 3. Terbalik tu. Kuartil 1 tolak kuartil 3 ke? Kuartil 3 tolak 1. Yeah. Kuartil kita dah belajar tadi 1/4 dengan 3/4. Apa maksud dia? Beza antara yang tertinggi dengan terendah juga pada mana?
50% bahagian tengah. Bahagian tengah data tu. Tak boleh buat masuk, tak apa. Buang satu markah sahaja. Tapi kita tahu beza tertinggi dengan terendah. Tu beza jumlah. Okay. So pandai tak lukis ogif? Pandai. Kot. Boleh kot. Boleh ke? Nak lukis ogif nak kena ada apa? Jumlah longgokan. Jumlah ke kekerapan? Kekerapan longgokan. Dengan? Sepadan Sepadan atas. atas. Okay. Boleh cari sepadan atas? Boleh. Boleh. Tambah perpuluhan apa kat belakang? 5. Kekerapan longgok macam mana nak melonggok dia? Tambah. Tambah demi tambah sampailah berapa orang yang ada. Boleh? Boleh ke? Saya rasa agak clear hari ni sebab cikgu terus tuju kepada soalan. Cikgu tak buat contoh-contoh dalam buku teks. Betul tak? Okey. Sekarang anda yang memainkan peranan, iaitu anda sudah faham ni, anda kena buat. Anda kena buat dekat atas kertas gerah betul-betul apa 3 ni. Stop recording jap.